Monkeypox ataupun cacar monyet menjadi satu kebimbangan baru selepas COVID-19, HFMD, dan ini membuatkan kita membuka mata apa yang ataupun apa impaknya kepada masyarakat kita. Adakah ia sama seperti COVID-19 ataupun tidak? Kita nak fahami lebih lanjut, dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Muniza Akmal, dermatologis Hospital Pakar KPJ Sentosa Kuala Lumpur. Doktor, tadi disebutkan tentang 15 negara, kebanyakannya lah negara barat di sebelah Eropah dan sebagainya. Tapi di sebelah Asia, terutamanya Malaysia ni, sejauh mana ia boleh rakyat Malaysia boleh terdedah kepada jangkitan virus monkeypox ini? Ya, selalunya virus ni memang dia asal daripada negara Afrika kan. Afrika Barat dengan Afrika Tengah. Dan sekarang ni kita nampak di kawasan-kawasan Eropah semua. Dan macam dunia sekarang ni adalah dunia tanpa sempadan. So saya rasa Malaysia juga tidak terkecuali untuk mendapat virus ini. Sebabnya jangkitan virus ni seperti yang kita maklumkan daripada haiwan, sama ada tupai, tikus ataupun monyet ini boleh berjangkit kepada manusia juga, manusia kepada manusia juga. Segi classificationnya, kalau kita ada simptom-simptom, kita mesti ada juga epidemiologi punya sejarah. Maksudnya kalau kita telah pergi melawat ke negara sana ataupun kita ada kontak dengan orang-orang yang baru sampai, maksudnya daripada negara-negara yang ada penyakit tu datang ke Malaysia, kita ada kontak ataupun kita kontak rapat dengan haiwan-haiwan yang terlibat lah. So dunia tanpa sempadan, anything is possible. Betul. Jadi doktor, apa cara yang terbaik untuk kita elak daripada dijangkiti apa jua penyakit lah, terutamanya cacar monyet? Seperti yang penyakit-penyakit lain yang berkait dengan droplets, dengan sesama HFMD pun kan? Yes, HFMD, COVID. So penting adalah personal protective equipment lah. Maksudnya kalau kita keluar, kita pakai mask. Kalau kita usik orang-orang yang sakit ni, pastikan kita pakai glove. Benda-benda yang macam dah berapa kali kita nampak lah dalam kita punya media sosial ataupun mana-mana sumber-sumber kesihatan ni menunjukkan kita mesti berhati-hati. Benda yang kita tak tahu. Sebabnya bila dia keluar daripada sesama, daripada air liur apa semua ni, dia boleh sampai ke 21 hari inkubasi period dia. Lama. Macam COVID ni sekejap je, berapa hari je kan selalunya. Kan. Itu yang difahamkan Belgium, kata kalau yang dihidapi ataupun dijangkiti monkeypox ni kena kuarantin 21 hari. Macam COVID juga. Kalau COVID sekejap COVID lagi. tak lama. 2 minggu kan, 14 Itulah dia hari. kan. Okey, kita nantikan kita. Itulah dia kan. Dekat sebulan. Dekat sebulan. Aduh. Itulah dia. Apa pun kita nantikan perkembangan terkini tentang maklumat berkaitan dengan monkeypox ni. Okey, kita nantikan berita dari masa ke masa. Okey, kalau kita buka media sosial sekarang ni, di Twitter, di Instagram, ada saja gambar yang dikongsikan dan ditulis di situ monkeypox. Ya, ini susulan daripada COVID-19. Kita ingatkan COVID sajalah penyakit ataupun kebimbangan dalam dunia ni kan. Rupanya ada satu lagi perkara baru yang harus kita ambil kira dan berjaga-jaga, berwaspada, cacar monyet monkeypox ini. Dan difahamkan sekurang-kurangnya 8 negara, iaitu Australia, Kanada, Amerika Syarikat, Belgium, Perancis, Jerman, Itali, Portugal, Sepanyol, Sweden dan United Kingdom melaporkan beberapa kes jangkitan cacar monyet setakat ini. Ini menurut WHO. Okey, macam mana boleh terjadinya cacar monyet ini? Kita nak faham. Bersama kita ialah Dr. Muniza Akmal, dermatologis Hospital Pakar KPJ Sentosa Kuala Lumpur. Okey doktor, macam mana kes ataupun penyakit cacar monyet ini boleh dijangkiti? Okey, so ini adalah agak baru untuk kita di Malaysia kan. Selalu kita dengar chicken pox. Sekarang kita dengar monkeypox pula kan. So monkeypox ni ataupun cacar monyet, nama dia pun kita panggil monkey. So mula-mula tu dia nampak virus ni daripada monyet lah. Tapi bukan hanya pada monyet, virus ni juga terdapat pada binatang lain seperti rodents, iaitu tikus dan juga jenis tupai. Ni dinamakan penyakit zoonotik sebab asalnya daripada haiwan tetapi boleh berpindah kepada manusia. So macam mana kita dapat berjangkit dengan monkeypox ni? Kalau kita ada direct contact ataupun kontak rapat dengan haiwan-haiwan yang berpenyakit. Contohnya kalau kita makan makanan yang mentah, yang haiwan-haiwan yang berpenyakit ni, ataupun kita dia ada penyakit dan kita pegang dia. Yang tu kalau dengan haiwan, maksudnya orang-orang yang berkait dengan binatang lah. Yang berkait dengan binatang. Tapi ada juga yang dipanggil transmission melalui
manusia ke manusia. Okey. So manusia ke manusia ni dia salah satu adalah cara droplet macam COVID juga. Maksudnya kalau kita bersin, kita batuk, ada cecair daripada rembesan orang yang sakit tu. So kalau kena dekat kita pun boleh kena. Ataupun masa dia ada rashes, masa dia ada ruam-ruam tu, kita duk usik, pegang dia apa semua. Ada keluar nanah ke, keluar air ke, bila kita pegang, direct contact, maksudnya kontak rapat pun boleh dijangkiti. Okey. Dan difahamkan cacar monyet ni biasanya tidak membawa maut, dan apa yang saya baca katanya mereka yang dijangkiti akan mengalami simptom seperti demam, sakit otot, pembengkakan kelenjar, kemudian menggigil, kelitian. Ini simptom-simptom sama macam demam lain ke, ataupun macam COVID ke, ataupun ada kelainan sedikit? Dia lebih kurang sebab dia pun virus kan. So selalunya bila virus masuk ke dalam badan kita, reaksi kepada badan adalah selalunya demam. So bila ada demam, apa yang membezakan monkeypox ni dengan virus-virus yang lain, selalunya dia bukan selalulah, kalau kita nampak ada kelenjar membengkak, itu adalah satu tanda yang kemungkinan boleh ada monkeypox. Selain daripada ruam, selain daripada sakit-sakit lemah-lemah, sakit badan, apa semua tu.